alif waw ya ataupun bukan alif waw ya? Soalan saya, adakah huruf akhirnya alif waw ya? Salah satu daripada huruf alif waw ya, iaitu huruf ya. Ya. Huruf akhirnya adalah huruf ya. Maka ibu ayah, maka kalau fi'il mudhari' akhirnya adalah huruf alif waw ya, dalam keadaan jazam kita kena buang huruf tu. Kita kena buang huruf tu. Asalnya tadi la tughni, asalnya macam ni, la tughni. Tapi kerana sekarang dia jazam, dia jadi la tughni, buang ya tadi. Macam kita baca la tughni anni. Jadi sekarang ibu-ibu dah nampak dah kenapa dibaca la tughni tak ada ya. Nampak ke tidak sekarang ni? Asalnya la tughni, dah jadi la tughni, pendek. Dibuang ya tadi. Nak tanya ibu ayah, kita ada tak belajar secara rasmi pasal syartiyah ni? Dah belajar belum? Dalam modul-modul saya dah belajar belum? Belum lagi kan? Kita tak belajar lagi. Tapi saya dah tunjuk dulu pada ibu-ibu kerana kita dah jumpa dia punya contoh. Pasal itulah ibu ayah, mana-mana kuliah tafsir harfiah yang kita belajar, ibu ayah kalau boleh, kalau ibu ayah tak dapat dengar live, ibu ayah dengar ulangan dia. Pasal kat situ, kadang-kadang ada yang kita tak belajar lagi, tapi kita jumpa dan kita terangkan secara asas, ibu-ibu boleh faham, nampak secara asas. Boleh ibu ayah ya? Okey. La tughni, nescaya tidak dapat, baru kita tengok terjemah dia. Apa terjemah la tughni ibu ayah? Tidak memberi manfaat ke, tidak memberi, tidak mencukupi ke, apa terjemah ibu ayah? La tughni. Apa kemungkinan terjemah yang ada? Ada terjemah tidak berguna, ada terjemah tak dapat bagi manfaat, tak berguna dapat, tak berguna pun ya juga. Tak dapat membantu pun ya juga. Bagus, masya-Allah, tabarakallah ya. Ibu-ibu semua. Jadi ibu nampak. Ibu asalnya aghna yughni, terjemahnya mencukupkan. Ataupun tengok pada konteks. Di sini terjemah dia la tughni anni syafa'atuhum, tak bermanfaat pertolongan berhala-berhala ni. Memang tak dapat tolong pun. Tak dapat tolong pun. Maknanya kalau Allah Ta'ala yang Maha Rahman itu nak bagi mudarat, dia datangkan dengan tanwin durrin, sebarang mudarat, walaupun mudarat yang paling kecil, mereka ni la tughni anni syafa'atum, tak dapat manfaat pada aku, syafa'atuhum, pertolongan mereka ni berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ibu nampak tak betapa tegasnya kata-kata Habib An-Najjar kepada penduduk Antakya? Dalam lembut-lembut dia, tapi dia tegas mempertahankan iman dia. Ibu nampak tak ketegasan dia dalam mempertahankan iman? Bukan ketegasan kata dia. Kata dia lembut. Ya qaumi, wahai kaumku. Dia dakwah dengan lembut. Tapi masa yang sama, ibu nampak tak ketegasan dalam akidah dia? Nampak tak ibu? Dalam ayat ni. Nampak ibu ya? Pasal itulah ibu, pasal tu kita kena faham. Kita kena faham kenapa sekian-sekian bentuk ayat ni. Dari situ kita akan dapat, oh hebatnya cerita ni. Hebatnya Habib An-Najjar ni. Dalam keadaan 3 orang Rasul tu diikut bunuh, dan dia tahu memang Antakiyah ni penduduknya memang betul-betul tolak agama Islam. Betul-betul tolak menyembah Allah. Dia berani berlari bergegas sampai ke sana, dan sampai sana dia kata jangan bunuh Rasul-Rasul ni. Ya. Aku sendiri pun beriman dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang mereka beriman. Dengan tegas dia menyatakan keimanan dia. Macam Ashabul Kahfi lah kita belajar semalam. InsyaAllah ibu ya. La tughni anni syafa'atuhum. Kemudian datangkan kalimah syai'an, langsung. Langsung maksudnya langsung tak boleh bagi manfaat. Langsung tidak bermanfaat pertolongan mereka, syafaat mereka. Apa terjemah syai'an ni ibu ya? Boleh terjemah syai'an tu langsung ataupun sesuatu apa pun. Cuba tengok terjemah syai'an. Sedikit pun. Cantik, sedikit pun bagus. Maksudnya ibu, kalau sedikit pun, sikit pun tak dapat.
Sikit pun tak boleh. Ini datang syai'an tu untuk menegaskan. Tak dapat tolong macam mana? Mungkin dapat tolong sikit kot. Tak, sikit pun tak ada. Boleh buat ya? Masya Allah. Wala yunqizun. Wala yunqizun. Okey. Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi anqadha. Anqadha, apakah dia makna anqadha? Ini bab if'al ya. Anqadha mudhari'nya yunqizu. Anqadha yunqizu maksudnya menyelamatkan. Maknanya menyelamatkan. Boleh ibu ya? Menyelamatkan. Okey. Ibu yang kalau dia seorang menyelamatkan yunqizu. Kalau mereka berdua menyelamatkan, kalau fi'il mudhari' yunqizani tambah alif nun di belakang, mereka berdua menyelamatkan. Kalau mereka semua ramai menyelamatkan, jadi yunqizuna. Yunqizuna mereka, yakni ramai, lebih 3 orang menyelamatkan. Dalam konteks ini, mereka yang dimasukkan oleh Habib An-Najjar adalah berhala-berhala yang disembah. Adalah Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi bu, ada huruf waw. Waw tu kita panggil waw ataf. Waw ataf pun kita tak belajar lagi. Ibu-ibu akan belajar waw ataf dalam mustawa 2 nanti insya-Allah. Mustawa 2 yang akan mula pengajian Google Meet-nya pada 2 November nanti insya-Allah. Saya akan buat selama 10 jam dengan 8 sesi. Satu sesi sejam suku. Mula 9.30 malam. Bermula 2 November insya-Allah. Ibu-ibu yang nak join mustawa 2, syarat paling utama mesti dah khatam mustawa 1 dengan saya. Mustawa 1 maksudnya buku biru yang ibu-ibu download tu. Kenapa? Ibu-ibu susah nak faham mustawa 2 kalau mustawa 1 ibu-ibu tak khatam lagi. Kecuali kalau beberapa orang ibu yang dah belajar dengan saya secara fizikal, maksudnya di kelas-kelas fizikal di Masjid Surau sebelum ni, itu baru saya terima. Itu pun dengan syarat saya tengok ibu tu boleh tak jawab soalan-soalan saya sebelum masuk mustawa 2. Memang saya strict benda ni ya. Dia agak strict. Dia agak perbahasannya tinggi sikit. Balik ke sini bu. Yunqizuna. Ada waw ataf sebelumnya. Wala kan? Wa tu waw ataf. La yunqizuna. Okey. Ibu-ibu saya kata yunqizuna. Cuba ibu tengok dalam ayat 23. Yunqizuna ke yunqizuni? Nun baris bawah tau. 23 ni nun baris bawah. Jadi Ustaz kata tadi yunqizani, yunqizuna. Tiba-tiba nun baris bawah pula kat sini. Apa hair ni? Apa ke hair ni? Perak kata. Okey. Ibu jangan buat telahan sendiri. Dengar dulu. Waw tu waw ataf. Maka hukum pada yunqizuna ni, yunqizun di sini mesti sama. Maksudnya ibu berlaku jazam juga kat sini. Okey, tak apa. Ibu-ibu jangan risau. Okey, tengok yang saya tulis balik. Yunqizuna. Sekarang ni ibu ayah, pada kalimah yunqizuna, ada tak tambahan huruf di belakang? Jangan jawab. Biasa jawab. Nanti panjang. Ibu ada tambahan huruf waw nun. Okey, berapa huruf? 2 huruf. Tadi kalau kotak pertama yunqizu saja, tak tambah apa-apa di belakang. Kotak kedua yunqizani, tambah alif nun. Kotak ketiga yunqizuna, tambah waw nun. Maka berlaku tambahan 2 huruf. Ibu ayah, kalau fi'il mudhari' yang berlaku tambahan 2 huruf ini, ketika mana dia jazam, tadi jazam dengan matikan belakang. Ini jazam dengan apa ni? Kalau belakangnya tadi alif waw ya, jazam dia dengan buang huruf tu. Tapi kalau fi'il mudhari' belakangnya tambahan 2 huruf, jazamnya dengan buang nun. Hazaf nun nama dia. Maka ibu ayah, yunqizuna akan jadi macam mana? Yunqizu macam ni. Yunqizu. Nampak?
Okey. Adalah kan. Jadi la yunqizu. Okey, ini la yunqizu sahaja. Mereka tak dapat menolong. Mereka tidak dapat menolong ataupun menyelamatkan. Ibu tengok terjemah. Maaf ibu. Ibu tengok terjemah la yunqizun mesti ada saya. Mesti ada aku ataupun saya. Betul tak? La yunqizu ni tu mesti ada terjemah belakang tu tak dapat menyelamatkan saya ataupun aku. Betul ke tidak? Ada kan? Ada mesti ada aku ataupun saya ataupun daku mesti ada. Cantik ibu. Okey, mesti ada. Kalau tak ada tu bermasalah pada terjemahan. Okey. Jadi ibu tadi la yunqizu. Okey. Kita ada belajar sebelum ni kalau nak bagi tambah saya tu dia jadi macam ni. La yunqizu. Mereka tak dapat ada terjemah mereka tak dapat menyelamatkan saya ya tambah ya dan nun tu penyelamat. Ingat tak kita belajar sebelum ni? Nun tu nun wiqayah penyelamat. Ya tu yang memberi makna saya. Okey. Ibu ayah, kita dah buang nun pada yunqizuna. Ada dua nun sekarang ni ibu ayah. Asalnya tadi la yunqizuna, itu nun pertama. Kemudian nun tambah nun baris bawah dengan ya, itu nun kedua. Nun pertama tadi tu adalah nun pada fi'il mudhari'. La yunqizuna. Mereka tak dapat menyelamatkan. Daku belum ada lagi. Daku tu tambah nun ya. Baru makna daku. Baru makna saya. Okey Bu, kita dah belajar sebelum ni. Boleh buang ya yang memberi makna saya tu. Dan kekalkan nun itu berbaris bawah. Okey? Kekalkan nun itu berbaris bawah. Maka jadi macam mana? La yun qizu. Okey, tinggal nun saja kat belakang. Nun baris bawah. Salah tulis terbalik. La yun qizu. Lepas tu ada nun saja. Nun tu baris bawah. Okey ibu ya. Okey. Ibu, tadi ada awak tadi yunqizuna buang nun tinggal alif kan? Tinggal alif kan? Oleh kerana selepas dia digabungkan dengan nun ada kalimah lain iaitu kalimah ni tadi, maka alif itu pun dibuang. Alif itu pada yunqizu asalnya yunqizuna buang nun tinggal waw dan nun tu digantikan dengan alif. Alif itu pun dibuang sekarang ni kerana apa? Selepasnya ada kalimah lain yang bercantum sekarang. Boleh ibu? Jadi ibu baca sekarang la yunqizun nun baris bawah. Yang kita baca sekarang ni nun baris bawah tu nun pertama ke nun kedua? Tanya ibu. Nun kedua. Cantik ibu. Okey. Saya tahu ramai yang tak faham. Saya ulang lagi sekali. Dengar betul ibu ayah ya. Dengar betul ibu. Okey. Asalnya la yunqizuna mereka yang berhala tak dapat menyelamatkan. Itu terjemahnya la yunqizuna mereka yang ini berhala tak dapat menyelamatkan. Daku belum ada lagi. Daku tambah nun ya baru makna daku. Tapi saya tak nak sentuh lagi. Jadi terjemah la yunqizuna mereka tak dapat menyelamatkan. Oleh kerana sekarang dia i'rabnya jazam kerana dia adalah jawab pada syarat kerana ada huruf ataf. Ataf tu dia jazam juga kerana sebelumnya jawab pada syarat. Tak apa, tak faham tak apa. Penting tahu jazam saja. Oleh kerana dia jazam maka ibu kena buang nun belakang. Bila buang nun jadi la yunqizu, buang nun ganti dengan alif. Ejaannya ya nun qaf zal waw alif. Saya tulis jugalah takut ibu tak faham. Tak apa, biar kita belajar slow-slow je. Yang penting faham. Okey, asalnya yunqizuna. Buang nun ganti dengan alif. Yang belakangnya tambah waw nun, buang nun ganti dengan alif. La yunqizu. Oh, rupanya ibu ayah, rupanya selepas daripada la yunqizu, okey. Rupanya belakangnya ada tambah. Tambah apa? Ada tambah dengan nun ya. Nun ya. Maka tambah nun ya. Nun ya tu yang memberi makna saya ya saja.
Nun tu tambahan. Nun tu wiqayah. Nun penyelamat nama dia. Ditambah untuk menyelamatkan bacaan. Nun wiqayah baris bawah. Kita tak baca nai, kita baca ni. Dalam keadaan begini boleh buang ya. Bila kita buang ya, nun tu kekal baris bawah, nun wiqayah. Maka ibu ayah, jadi macam mana ejaannya akan jadi macam ni. La yun qizu. Okey. La yunqizu, masih lagi ada alif, nun tu baris bawah. Oleh kerana nun tu bercantum dengan kalimah la yunqizu, alif pun tak payah dah pakai. Buang alif tu. Maka jadilah macam kita baca dalam Quran sekarang. La yunqizu. Nun baris bawah. Takut nanti ibu, orang kata, Ustaz, la yunqizun, kan ada waw nun belakang kan? Terjemahnya mereka sajalah. Mana datang makna saya pula? Oh, rupanya ada makna saya. Memang ada. Kerana nun itu bukan nun fi'il mudhari'. Nun itu adalah nun memberi makna saya. Nun yang bercantum dengan ya mutakallim. Ya memberi makna saya. Ibu ayah semua boleh faham tak? Siapa faham? Komen saya. Siapa yang tak faham, komen tak faham. Tak apa, tak ada masalah. Pasal kita memang tak belajar lagi syarat jawab ni. Siapa faham, komen faham. Ataupun saya. Siapa yang tak faham, komen tak faham. Ataupun faham sikit ke? Boleh. Kira ramai ibu-ibu yang boleh faham, alhamdulillah, walaupun kita tak belajar lagi. Ada juga ibu-ibu yang belum faham. Tak apa ibu. Yang bagi faham ni Allah. Boleh ibu ya? Yang penting ibu ayah, faham sikit-sikit boleh. Belum faham pun tak apa. Tak apa ibu. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Itu dalam keadaan kita tak belajar lagi ni. Kita tak belajar lagi. Saya terangkan kaedah yang kita tak belajar lagi. Tapi ibu-ibu dah boleh faham. Dan lebih cantik lagi kalau Ibu Salin tadi, bila ibu baca balik Quran, baca balik surah Yasin, ibu akan senyum sendiri. Oh, wala yunqizun. Oh, nun baris bawah ni, ni yang Ustaz terang tu, ada bagaimana saya nun baris bawah tu. Macam tu lah insyaAllah. Okey, masuk tafsiran dia. Hadha istifhamun istifhamu inkarin wa taubikhin wa taqri'in. Soalan daripada Habib An-Najjar tadi, a'attakhidhu, adakah patut aku menjadikan min dunihi alihah, selain daripada Allah sebagai Tuhan? Itu bukan soalan nakkan jawapan. Itu soalan inkari, soalan yang tak nak jawapan tapi suruh berfikir. Dan soalan itu untuk nak bagi tahu Tuhan yang mereka sembah ni langsung tak ada apa-apa nilai. Yuradu bihi lan attakhidha min dunillahi alihah. Maksudnya, aku takkan sama sekali menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Fa'a'budaha wa atruka ibadata man yastahiqqul ibadah. Maka aku akan terus menyembah Allah dan aku takkan sembah selain daripada Allah. Lalu kamu nak aku sembah berhala, aku takkan sembah berhala, dan aku meninggalkan sembah Allah, aku takkan buat. Wa huwal ladzi fatarani wa khalaqani. Padahal Allah Taala yang ciptakan aku. Allah Taala yang jadikan aku. Fa innahu in aradani rahmanu bisu'in lam tanfa'ni syafa'atu hadhihi al-asnam allati ta'budunaha. Sekiranya Allah Taala yang Maha Pemurah itu, dia nakkan sesuatu mudarat kepada aku, Allah nak bagi mudarat, seperti Allah lah bagi manfaat ke mudarat kan. Kalau Allah Taala nak bagi mudarat kepada aku, nescaya tak ada manfaat langsung pertolongan berhala-berhala yang kamu sembah ni. Allah nak bagi manfaat, nak bagi mudarat pada aku, berhala-berhala ni langsung tak boleh tolong aku. Wala takhlusni min waratatis su'. Dan mereka langsung tak dapat membantu aku daripada menolak sebarang keburukan. Fa innaha la tamliku minal amri syai'an. Sesungguhnya semua berhala ni langsung tak ada, tak memiliki sebarang urusan. Maksudnya mereka ni tak boleh buat apa-apa. Berhala ni tak boleh buat apa-apa. Iz innaha la tamliku daf'ud dharari wala mana'ahu. Ya. Innaha la tamliku daf'ud dharari wala
man'ahu. Kerana berhala-berhala ni tak mampu untuk tolak sebarang mudarat. Untuk halang sebarang mudarat, mereka tak mampu buat. Wala jalban naf'i, dan juga tak dapat melimpahkan sebarang manfaat. Wala tunqidhu ahadan mimma huwa fihi. Dan berhala-berhala yang kamu semua sembah ni tak dapat menyolong siapa pun. Aku tak akan sembah berhala yang macam kamu semua sembah. Wahai kaumku, aku tetap sembah Allah Ta'ala. Berhala yang kamu semua sembah ni langsung tak boleh bagi pertolongan sedikit pun untuk menolak sebarang mudarat yang Allah Ta'ala takdirkan bagi kena pada aku. Nampak tak ibu ayah? InsyaAllah. Okey. Jadi ibu ayah setakat itulah kita punya perkongsian pagi ni. Jadi ayat 23, ibu ayah dah nampak dah dia punya tafsiran dia ibu ayah ya, harfiah dia. Nampak jalan cerita dia insya-Allah ya. Saya ulang balik jalan cerita ayat 23 ni macam mana? Ayat 23 ni adalah ayat nak bagi tahu bagaimana Habib An-Najjar berhujah pada kaum dia dan dia kata betapa dia membuka fikiran kaum dia walaupun kaum dia menolak dia dan membunuh dia lepas tu. Dia kata, patut ke aku jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan? Padahal kalau Allah Ta'ala nak bagi mudarat pada aku walaupun sedikit, mereka ni berhala-berhala ni tak mampu nak tolong aku walaupun sedikit. Allah nak bagi mudarat walaupun mudarat tu mudarat yang paling kecil, berhala-berhala ini tidak mampu untuk menolak mudarat tadi, tak mampu untuk tolong aku walaupun dengan sedikit pertolongan. Dan mereka semua tak dapat nak menyelamatkan aku daripada mudarat yang Allah bagi pada aku. Boleh ibu ayah semua insya-Allah. Alhamdulillah setakat ini saja. Maaf sekali salah silap ibu ayah ya, insya-Allah. Okey, setakat ini saja. Ada soalan tak ibu ayah? Kita buka soalan sikit, 1 minit ni. Kak Wan, masya-Allah. Dari Kuching. Tak ada soalan ibu ya? Okey, setakat ini saja insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Afwan ibu wa iyyak, sama-sama ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Banyak ibu ayah semua insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu.